Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran, di mana kita akan sama-sama meneliti, membaca, menghayati daripada kalamullah agar kita beroleh sesuatu ibrah, kita beroleh pengajaran dan kita beroleh sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Saya nampak Masya Allah ada Ninda Anis, Farida Manaf, Jamila Ihsan, Zahara Alias, Razita Abdul Manaf, Ana Sukaimi, Yaya Lia, Kamiza Muhammad Amil, Masniyah, Galik Spirit, Zainun Hadi, Azlina, Zahini Wahid, Tumirah Damiri, Galik Spirit, Aisyah Uthman, Sita Al-Husna, Ija Rahman, Habibah Suib, kemudian Safia Sapian, Nur Baiduri, Siti Jamilah Ahmad Isa, Hajarah Zai, Rosyatimah Asmari dan juga Fatimah Cik Mat. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan kita yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada hari ini kita nak sambung, kita masih lagi pada muka surat yang sama, 157, surah yang ketujuh, surah Al-A'raf. Namun kita berada pada ayat yang baru, kita berada pada ayat yang ke-56. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu catatkan di ruang komen Hayati Quran, muka surat 157, surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, bermula daripada ayat yang ke-56. Maka pada ayat yang ke-56 ini kita baca dahulu firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Lalu kita dah baca pada ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan terjemahan ayat sebelumnya, ayat yang ke-55, firman Allah, ud'u, berdoalah kamu, mintalah kamu, rabbakum, kepada Rabb kamu, tadarru', dalam keadaan menzahirkan kerendahan diri, dalam keadaan menzahirkan sifat hamba, wa khufyah, dan juga dalam keadaan pada waktu itu perlahan suara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu pada ayat yang sebelum ini kita telah belajar pentingnya untuk memperbanyakkan doa.
Dan pentingnya ketika mana berdoa ada dua sifat, iaitu menzahirkan kerendahan diri, dalam kurungan menzahirkan sifat hamba, dan yang kedua khufyah, pada waktu itu merendahkan suara. Kemudian pada ayat yang ke-56, pada ayat yang ke-56 Allah mulakan ayat yang ke-56 dengan Allah melarang hamba-hambanya daripada melakukan perbuatan maksiat yang boleh menjadi asbab kepada rosaknya ciptaan Allah. Maka Allah melarang hambanya daripada perbuatan maksiat, yang mana maksiat akan menjadikan rosaknya bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas daripada itu, ayat ini menerangkan baki lagi dua sifat ketika mana doa. Ayat 55 dua sifat. Ayat ini ada baki lagi dua sifat yang mana perlu ada ketika mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahagian yang ketiga ayat ini menegaskan bahawa rahmat Allah, kasih sayang Allah amat dekat kepada hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang melakukan kebaikan. Lalu ini tiga bahagian ayat yang ke-56. Kita ambil bahagian yang pertama terlebih dahulu. Maka pada bahagian yang pertama, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Firman Allah, wala tufsidu, dan janganlah kamu melakukan kerosakan. Wala tufsidu, wa terjemahannya adalah dan, la terjemahannya adalah janganlah, tufsidu kamu melakukan kerosakan. Jangan melakukan kerosakan di mana? Di tempat yang kita berada sekarang, fil ard, di muka bumi. Jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Bagaimanakah melakukan kerosakan di muka bumi? Dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan mungkar. Maka dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan mungkar, maka sebenarnya kita sedang merosakkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan sebab dosa manusia yang manusia tak bertaubat, kerana dengan sebab perbuatan manusia yang manusia tak mahu kembali kepada Allah, maka Allah datangkan pada waktu itu sedikit sebanyak ujian, sedikit sebanyak peringatan. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Lalu apakah maksud kerosakan? Dengan melakukan maksiat. Lalu kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala, ketika mana Abu Bakar bin Ayyash beliau ditanya tentang apakah maksud firman Allah, jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Maka beliau berkata, sesungguhnya Allah telah menghantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi. Dalam pada waktu itu penduduk bumi berada dalam kerosakan kesesatan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan pada waktu itu telah menunjukkan pada waktu itu jalan yang boleh mendapat keredaan Allah. Maka sebab itu kalaulah kita meninggalkan ajaran baginda dan pada waktu itu kita buat apa yang Allah tak suka daripada perbuatan maksiat dan dosa, sebenarnya itulah melakukan kerosakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wala tufsidu, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Pengajaran yang kita dapat yang pertama adalah kadangkala ramai orang yang menyangka maksiat dan dosa pada waktu itu keburukan hanya untuk dirinya sahaja. Lalu bila ada orang tegur, jangan buat begini salah, jangan buat begini dosa, jangan buat begini, maka dia kata, suka hati akulah, kubur masing-masing. Bukan. Sebenarnya tidak. Kesan daripada perbuatan maksiat, maka Allah pada waktu itu akan zahirkan. Ada banyak riwayat. Contohnya firman Allah dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirnya kerosakan di atas muka bumi, di lautan dan daratan, disebabkan apa yang dilakukan oleh manusia.
sama ada perlakuan zahir manusia tidak menjaga alam, ataupun pada waktu itu dengan maksiat dan dosa, lalu Allah datangkan teguran, maka apa yang berlaku adalah kerana perbuatan manusia, sama ada secara zahir ataupun pada waktu itu dengan maksiat dan dosa. Maka sangat penting kita menjaga diri kita daripada melakukan maksiat dan dosa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa nak rosakkan muka bumi ba'da islahiha, padahal selepas daripada Allah menciptakan bumi dengan baik. Allah dah menjadikan sistem bumi ini baik. Allah dah menjadikan sistem alam ini baik. Allah dah menjadikan sistem alam ini sempurna. Kita nampak bagaimana setiap sesuatu berada di tempatnya. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Setiap sesuatu pada waktu itu ada sebabnya. Namun janganlah kamu merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini pengajaran yang kedua kita dapat, sebenarnya alam ini Allah ciptakan dah sempurna. Termasuklah daripada alam diri kita. Allah dah ciptakan diri kita sangat sempurna. Maka janganlah kita rosakkan diri kita dengan maksiat. Janganlah kita rosakkan diri kita dengan memakan makanan yang tak sepatutnya. Janganlah kita rosakkan diri kita dengan makan sesuatu yang berlebihan yang boleh merosakkan sistem dia. Lalu sebenarnya Allah telah menjadikan setiap sesuatu sempurna. Bumi, manusia itu sendiri, segala-galanya. Maka janganlah kamu merosakkan. Maka daripada ayat ini, kata para ulama tafsir, sebenarnya pada perkataan islahiha, Allah Subhanahu wa taala sedang tegaskan sesuatu. Kenapa? Kerana melakukan kerosakan dalam keadaan sesuatu itu dah rosak, itu pun tercela. Tapi lebih tercela daripada itu apabila dah diperindahkan, dah diperelokkan sesuatu, kemudian melakukan kerosakan, maka itu satu perbuatan yang sangat teruk. Sebab itu disebutkan di sini, li'annal ifsad, kerana melakukan kerosakan, ba'dal islah, setelah pada waktu itu dicipta dengan sempurna, dengan elok, dengan baik sesuatu, asyaddu qubhan, adalah sangat tercela dan sangat teruk daripada melakukan kerosakan pada benda yang telah memang rosak. Lalu bumi ini Allah jadikan sempurna, diri kita Allah jadikan sempurna, tetapi Allah tegur, kenapa kamu nak merosakkan bumi ini? Kenapa kamu nak merosakkan diri kamu? Sama ada dengan perbuatan-perbuatan zahir, dengan kamu pada waktu itu merosakkan sistem alam, kamu merosakkan cara alam bekerja, dan dalam masa yang sama kamu merosakkan diri kamu dengan memakan, dengan tidak menjaga pemakanan, dengan tidak menjaga pada waktu itu nikmat kesihatan yang Allah berikan. Maka ayat ini dia lebih fokus kepada jangan melakukan kerosakan setelah sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jaga bumi kita, alam kita, jaga diri kita daripada kita melakukan kerosakan. Dan antara perkara yang sangat-sangat boleh merosakkan adalah sebenarnya maksiat dan dosa. Lalu maksiat dan dosa membinasakan diri kita, bukan sekadar luaran tetapi juga dalaman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada bahagian yang kedua ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala highlightkan tentang baki lagi dua sifat doa. Dua sifat doa kita dah belajar pada ayat yang ke-55, mestilah tadarru' dan mestilah khufyah. Kemudian ada baki lagi dua sifat pada ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wad'uuhu khaufan wa tama'a, dan mintalah kamu kepada Allah dalam keadaan khauf, takut, wa tama'a, dan juga dalam keadaan berharap. Lalu ini dua lagi sifat doa yang Allah sebutkan pada ayat ini, wad'uuhu khaufan wa tama'a. Dan insya-Allah untuk ini kita sambung esok insya-Allah. Kita tak boleh nak lama kerana sebentar lagi kita ada program pada jam 9.10. Lalu saya pun kena buat persiapan. Namun kita dapat berkongsi selama 15 minit ini pun syukur. Kita dapat sedikit sebanyak peringatan daripada Al-Quran. Kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada Al-Quran. Selalunya kita punya perkongsian hayati Quran adalah 30 minit.
Namun kerana kita berada dalam bulan Maulid Rasul, kita nak fokuskan pembacaan sirah, maka kita ambil 15 minit, lalu minta maaf kepada sahabat-sahabat yang baru join, jemput join Hayati Quran jam 8.30 hingga 8.45 pada bulan kelahiran Nabi SAW, kerana sebentar lagi kita akan bertemu pada jam 9.10 pagi dalam perkongsian peperangan baginda Nabi SAW. Kita jumpa lagi, kita akan sambung bahagian kedua dan ketiga ayat 56 esok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.